طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شبها طول الصراط. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah kita dapat pada pagi ini menyambung daripada pembacaan kita pada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana pagi ini kita pada muka surat yang ke-269 pada fasal menyatakan kelebihan Nabi SAW dengan diberi syafaah dan juga maqam al-mahmud. Faslun fi tafdilihi bisyafaati wal maqam al-mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi tafdilihi bisyafaati wal maqam al-mahmud. Pasal pada menyatakan kelebihan Nabi SAW dengan diberikan syafaah dan juga kedudukan yang terpuji. Qala Allah Ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Allah memberi kepada engkau wahai Muhammad oleh Tuhan engkau kedudukan yang terpuji. Wa bihi ilahi qala akhbarana Syekh Abu Ali Al-Ghassani Al-Jayyani fima kataba bihi ilayya bi khattihi. حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت بن عمر يقول aku mendengar Ibnu Umar berkata inna nasa yastiruna yawmal qiyamati jutha. Manusia itu pada hari akhirat akan berjalan dalam keadaan merangkak, dalam keadaan al-jutha makna al-mashyu ala rukab, jalan dengan lutut. Kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Setiap umat itu dia akan mengikut nabi. Yaquluna ya fulan. Dia akan cari, setiap umat dia akan cari nabi mereka. Mereka berkata, wahai si fulan, ishfa' lana, bagilah syafaat kepada kami ya fulan. Dia panggil lah, dia seru Nabi dia, wahai si fulan, wahai Musa, wahai Isa, wahai Nuh. Ishfa' lana, syafaatkan bagi kami, berkata, bantu kami, hatta tantahi syafa'atu ila Nabi SAW, sehingga sampailah syafaat itu kepada Rasulullah SAW. Fadhalika yawmu yub'athu, fadhalika yaumu yub'atsullahu al-maqam al-mahmud. Hari itu ialah hari yang Allah Ta'ala memberikan kepada baginda itu al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji. Wa an Abi Hurairah su'ila anha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada Abu Hurairah ditanya tentang syafaat. Ditanya baginda Nabi tentang syafaat. Iaitu pada firman Allah Ta'ala an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan engkau memberi kepada engkau maqam mahmud. Orang tanya Nabi, apa maksud maqam mahmud? Faqala hiya syafa'ah. Nabi kata itu dia syafaat. Warawa Ka'b bin Malik anhu alaihi salam. Ka'b bin Malik meriwayatkan daripada Nabi menyatakan, baginda menyatakan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati fa'akunu ana wa ummati ala tallin. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat, maka aku bersama umatku duduk atas satu tempat tinggi. Tallin ni bukit lah. Yaksuni rabbi hullatan khadra. Allah memakaikan kepada aku pakaian perhiasan berwarna hijau. Thumma yu'dhanu li fa'akul. Kemudian diberi izin kepada aku, lalu aku berkata, Masya Allahu an akul, apa yang
Allah Ta'ala kehendaki aku kata, iaitu daripada pujian-pujian yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi. Fadhalikal maqamul mahmud, maka itulah dia al-maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa dzakara al-hadits asy-syafa'ah. Daripada Ibnu Umar, beliau menyebut tentang hadis syafaah secara panjang. Qala fayamshi hatta ya'khudha bihalqati jannah. Maka Rasulullah pun berjalan sehingga membawa umatnya ke syurga, dan baginda memegang halqatil jannah. Halqa ni makna bahagian, kita kata bulatan pintu syurga. Sebagaimana kita sebut sebelum ni kan, pintu-pintu lama atau pintu-pintu besar, dia letak ada halaqah. Halqah ni makna bulatan yang letak pada pintu, tujuannya untuk ketuk dan tarik lah. Ditarik bulatan yang letak pada pintu tu, daripada biasanya kalau besi ke apa, supaya dia dapat pegang. Dan akulah memegang pintu syurga. Fa yauma idzi yab'athuhu Allahu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adahu, dan hari tersebutlah Allah Taala beri kepada baginda kedudukan yang terpuji yang dijanjikan. Wa Ali bin Mas'udin anhu alaihi salatu wassalam, daripada Ibnu Mas'ud, innahu qiyamuhu an yaminil arsh, bahawa maqam mahmud itu ialah berdirinya baginda Nabi pada sebelah kanan arasy. Maqaman la yakumu ghairuhu, kedudukan yang tidak berdiri padanya oleh orang lain. Yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun, yang mana yaghbitu makna dengki, cemburu kepada itu oleh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, kerana tidak ada yang lain yang dapat kedudukan sebegitu. Wa nahwu an Ka'bin wal Hasan, dan seumpama penafsiran ini datang daripada Ka'ab dan juga Al-Hasan Basri. Wa fi riwayatin, daripada satu riwayat, huwal maqamul ladzi ashfa'u li ummati fi, dalam riwayat lain Nabi kata maqam mahmud itu maqam, kedudukan yang aku memberi syafaat kepada umatku padanya. Wa an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni laqaimum al-maqam al-mahmud, sesungguhnya aku akan berdiri sebagai pendirian pada kedudukan yang terpuji. Qila wa ma huwa, apa dia maqam mahmud? Qala dzalika yaumun yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ala kursiyyihi, itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun daripada kursinya. Al-hadis. Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuyyirtu baina an udkhula an yudkhala khuyyirtu, aku diberi pilih, baina an yadkhula nisfu ummati al-jannata, Allah Ta'ala beri pilih kepada Nabi sama ada dapat masuk separuh umat ke dalam jannah, ke dalam syurga. Jadi Rasulullah cerita, aku diberi pilih sama ada aku nak memilih supaya separuh daripada umatku masuk syurga. Wa baina syafa'ah, ataupun nak syafaat. Mana satu nak supaya separuh umat kamu masuk syurga ke, atau syafaat? Fakhtartu syafa'ah, lalu aku pilih syafaat. Kenapa? Li'annaha a'ammu, kerana syafaat ini lebih umum. Kalau separuh tu separuh je lah, makna confirm separuh lagi masuk neraka. Tapi Nabi SAW pilih syafaat. Atarawnaha lil muttaqin, maka adakah kamu sangka bahawa syafaat itu bagi orang bertakwa? La, walakinnaha lil mudhnibin al khatta'in. Nabi ni, syafaat ni untuk siapa? Kamu rasa untuk orang bertakwa ke? Kata tidak, bukan. Syafaat ini untuk orang-orang yang berdosa, yang membuat salah. Makna orang yang bertakwa memang tidak ada masalah lah. Akan hisabnya yang amalan kebajikannya melebihi amalan kejahatannya, maka dia akan masuk syurga. Tapi syafaat Nabi ni kepada orang yang memang asal ditentukan ke neraka, tidak dapat masuk syurga, atau ditentukan untuk diazab, Nabi boleh beri syafaat supaya orang ini tak kena azab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah madza warada 'alaika fi syafa'ah. Dia tanya, wahai Rasulullah, apakah yang datang wahyu berkait kepada engkau tentang syafaat ni? Faqala, Nabi baginda SAW menjawab, syafaati liman syahida an la ilaha illallah mukhlisa, syafaatku kepada orang yang bersaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam keadaan ikhlas, tulus, suci. Yusaddiqu lisanahu qalbuhu,
membenarkan akal lidahnya oleh hatinya. Hatinya membenarkan lidah, iaitu mengikut apa yang diucapkan. Sebab itu tingginya, hebatnya dan juga mahalnya nilai keimanan tu. Syahadah kita ini bukan perkara yang kita perlu ambil remeh. Dan juga pemahaman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bukan satu benda yang kita patut ambil sembarangan, kita ambil indah tak indah, bukan. Perlu kita betulkan pemahaman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kerana ini yang sangat berharga. Wa an Ummi Habibata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritu ma talqa ummati min ba'di. Aku diperlihatkan apa yang mendatang, apa yang dihadapi oleh umatku selepas daripada aku. Wasafka ba'dihim dima'a ba'd, bagaimana menumpahkan sebahagian mereka darah sebahagian yang lain. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi apa yang berlaku pada umat akhir zaman ni. Berlakunya pertumpahan darah, masing-masing berbunuhan sama sendiri. Wasabqalahu minallahi ma sabaqa wasabaqalahu minallah ma sabaqa lil umami qablahum. Dan berlaku, mendahului, maknanya berlaku kepada mereka ketentuan Allah apa yang telah ditentukan kepada umat-umat sebelum mereka, daripada berlakunya perbalahan, berlakunya pembunuhan, berlakunya dosa-dosa yang dibuat oleh umat-umat sebelum ini. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa fitnah yang berlaku pada umat Nabi pada akhir zaman. Fasa'altullaha an yu'tiyani syafa'atan, lalu aku memohon kepada Allah supaya diberi kepada aku syafaat yaumal qiyamati fihim, pada hari kiamat. Fafa'ala, lalu Allah Ta'ala memperkenankan permohonanku. Wa qala Hudzaifatu yajma'ullahu an-nas. Huzaifah meriwayatkan cerita berkaitan dengan syafaat ini. Allah menghimpunkan manusia, yajma'ullahu an-nasa fi sa'idin wahid, dalam satu tempat. Sa'id maknanya satu kawasan, satu halaman. Haitsu yusmi'uhum ad-da'i, sekira-kira memperdengarkan mereka orang yang menyeru. Wa yanfudhuhumul basar, dan dapat melihat kepada mereka oleh penglihatan. Dalam keadaan hufatan uratan kama khuliqu. Hufatan, tidak bersepatu, tak pakai apa-apa alas kaki, kaki ayam. Uratan, dalam keadaan bertelanjang, tidak ada surat benang pun. Kama khuliqu, sebagaimana mereka diciptakan. Sukutan, dalam keadaan mereka diam. La takallamu nafsun illa biizni. La takallamu ay la tatakallamu. Ini dalam apa ni, lahjah atau uslub. La takallamu ay la tatakallamu. Tidak berkata-kata satu jiwa seseorang pun illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Fayunada, maka diseru. Muhammadu, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Fayaqulu labbaika wa sa'daika, Allah Ta'ala seru. Aku datang ya Allah, aku menyahut seruanmu. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan pada tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan kejahatan tu tidak kembali kepada engkau. Wal muhtadi man hadait, dan orang yang mendapat hidayah ialah orang yang engkau beri hidayah. Wa abduka baina yadaik, hamba engkau di depan engkau. Walaka wa ilaik, kepada engkau dan menuju kepada, bagi engkau dan menuju kepada engkau. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tempat selamat daripada engkau kecuali kepada engkau. Tabarakta wa ta'alaik, maha mulia engkau, maha tinggi engkau. Subhanaka rabbal bait, maha suci engkau Tuhan yang memiliki al-bait. Qala fadhalika al-maqamul mahmud, dan itulah dia kedudukan yang terpuji. Alladhi dzakarallah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma idza dakhala ahlun nari nara, apabila ahli neraka masuk neraka, wa ahlul jannatil jannata, dan ahli syurga masuk ke syurga, fatabqa akhiru zumratin minal jannati wa akhiru zumratin minan nar, maka tinggal satu kelompok daripada ahli syurga dan satu kelompok daripada ahli neraka. Fataqulu zumratun nari li zumratil jannah, maka berkata kelompok yang masuk neraka, sebahagian yang masuk neraka kepada satu kelompok yang masuk syurga ni, ma nafa'akum imanukum, apa yang memberi manfaat, tidak memberi manfaat kepada engkau oleh keimanan kamu.
Ma nafa'akum imanukum, tidak memanfaatkan kepada engkau iman kamu. Fayad'una rabbahum, lalu mereka menyeru kepada Allah. Wa yadijjuna, dengan apa nama ni, suara yang kuat. Fayasma'uhum ahlul jannah, maka mendengarkan mereka oleh ahli syurga. Ahli syurga dapat dengar kerana mereka menguatkan suara, angkat suara. Fayas'aluna adama wa ghairahu ba'dahu fi syafa'ati lahum, maka mereka memohon kepada Nabi Adam dan selepas daripada Nabi selepas Adam pada memberi syafaat kepada mereka. Fakullun ya'tadhiru, setiap mereka ya'tadhiru, meminta maaf, tak dapat tolong, hatta ya'tu Muhammadan, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad. Fayashfa'u lahum, lalu Rasulullah memberi syafaat kepada mereka. Fadzalikal maqamul mahmud, dan itu dia maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Wa nahwuhu an Ibnu Mas'udin aidan, dan seumpama hadis itu diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud wa Mujahid. Wa dzakarahu Ali bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain meriwayatkan daripada Nabi. Wa qala Jabir bin Abdullah li Yazid al-Faqih, Jabir bin Abdullah menceritakan kepada Yazid al-Faqir, sami'ta bi maqami Muhammad, adakah kamu mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad, yakni alladhi yab'athuhu Allahu fih, yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda? Qala na'am, kata ya. Qala fa innahu maqamu mahmud, al-mahmudu alladhi yukhriju Allahu bihi man yukhriju, iaitu kedudukan maqamu Muhammadin, kedudukan Nabi, al-mahmud, yang terpuji, alladhi yukhriju Allahu bihi, yang Allah Ta'ala mengeluarkan dengannya, man yukhriju, seseorang ataupun mereka yang Tuhan keluarkan, yakni daripada neraka. Apa dia maqam mahmud? Dia kata iaitu kedudukan Nabi Muhammad, yang mana kedudukan itu yang Allah Ta'ala dengan sebab kemuliaan itu Tuhan mengeluarkan orang daripada neraka. Wa dzakara hadits asy-syafa'ati fi ikhrajil jahannamiyyin, lalu disebut secara panjang hadis syafaat bagaimana keluarnya al-jahannamiyyin. Jahannamiyyin ni makna golongan orang yang duduk dalam neraka Jahannam, diazab seketika, tapi kerana syafaat Nabi SAW dikeluarkan. Dikeluarkan. Ataupun orang yang memang telah ditetapkan untuk masuk neraka Jahannam, tapi tidak masuk kerana mendapat syafaat Nabi SAW. Wa an Anasin nahwah, wa an Anasin nahwuhu, daripada Sayyidina Anas juga diriwayatkan nahwu seumpama hadis itu. Wa qala fa hadzal maqamul mahmud alladhi wu'idahu, dan inilah kedudukan yang terpuji yang dijanjikan kepada Nabi. Wa an Salman al maqamul mahmud. Ni sekarang ni Qadhi Iyad meriwayatkan segala riwayat yang datang berkaitan apa itu yang dimaksudkan maqam mahmud. Al maqam al mahmud huwa syafa'atu, iaitu syafaat fi ummatihi, kepada umat Nabi yaumul qiyamah. Wa mithluhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan seumpama hadis ini ada riwayat daripada Abu Hurairah. Wa qala Qatadah kana ahlul ilmi yarawna al-maqam al-mahmud huwa syafa'atuhu yawm al-qiyamah, dan Qatadah menyatakan bahawa ahli ilmu, para ulama meriwayatkan, berpandangan bahawa maqam mahmud itu ialah syafaat Nabi pada hari kiamat. Wa ala anna al-maqam al-mahmud maqamuhu alaihi salatu wassalam, dan di atas pandangan yang mengatakan maqam mahmud itu, kedudukan yang terpuji itu ialah kedudukan Nabi li syafa'ah, untuk berhak memberi syafaat. Madzahibus salafi ala anna al-maqam al-mahmud madzahibus salafi, itulah pendapat mazhab para salaf minas sahabat, daripada sahabat, wa tabi'in wa ammati a'immatil muslimin, dan umum secara ramai para imam-imam, ulama-ulama umat Islam ini. Wa bidzalika ja'at syafa'atu, dan dari kerana itu datangnya syafaat itu mufassaratan fi sahihil akhbar, sebagai ditafsirkan sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih anhu alaihi salatu wassalam, daripada Nabi. Wa ja'at maqalatun fi tafsiriha, dan datang maqalah, perkataan pada penafsiran syafaat itu, syadzatun an ba'di salaf, yang mana perkataan yang syadz, yang pelik dan yang terpencil, yang datang daripada sebahagian salaf. Yajibu alla tathbuta, sepatutnya tidak sabitlah, idza lam ya'dudha sahihu athar,
sekira-kira tidak menyokongnya oleh hadis-hadis yang sahih, wala sanadu nazarin, dan tidak ada sandaran nazar, dan juga nazar makna sandaran kaedah, dan juga sandaran yang dapat dijadikan sandaran. Jadi apa yang nak disebut oleh Qadhi Iyad di sini, bahawa maqam mahmud itu ditafsirkan dengan syafaat, itulah pandangan salafus salih dan pandangan para ulama-ulama sejak zaman berzaman. Ya. Jika ada pun riwayat yang menyatakan dengan makna yang berbeza, yang syadz, yang pelik, maka itu tidak kita dapat terimalah. Sepatutnya tidak diterima. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih, dan tidak ada sandaran daripada kaedah-kaedah. Walau sahhat, kalaulah benar pun riwayat yang syadz itu, lakana laha ta'wilun ghairu mustankar, maka ada padanya itu takwilan yang tidak pelik. Takwilan yang tidak pelik makna kalau sahih pun riwayat itu, maka perlu ditakwil. Lakin ma fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun apa yang Nabi sendiri tafsirkan fi sahihil athar, pada hadis-hadis yang sahih, yarudduhu, menolakkan riwayat ini. Fala yajibu an yultafata ilaih, sepatutnya tidak dipandang pun kepada riwayat yang syadz ini. Ma'anahu lam ya'ti fi kitabin wala sunnah, walhal penafsiran yang syadz ini tidak datang dalam Al-Quran ataupun hadis. Walattafaqa ala maqalihi ummatun, dan tidak sepakat di atas pandangan itu oleh umat Islam, oleh para ulama. Wa fi itlaqi zahirihi munkar, dan pada memahamkan zahir riwayat yang syadz ini itu perkara yang munkar, yang ditolak. Minal qawli wa syun'ah, perkara yang ditolak, perkataan yang ditolak dan perkataan yang keji. Wa fi riwayati Anas wa Abi Hurairah, pada riwayat Sayyidina Anas dan Abi Hurairah wa ghairihima, dakhala hadithu ba'dihim ala ba'd, maka bermasuk-masukkan hadis sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Mana ada riwayat yang menceritakan daripada riwayat daripada Abu Hurairah dan Anas, yang mana Qadhi Iyad kata hadis yang banyak tapi dicampur sekali, bermasuk-masukkan hadis antara satu dengan yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala menghimpunkan orang sejak daripada awal sampai akhir umat ini pada hari kiamat. Fayahtamuna, maka mereka yahtamuna au qala fayulhamuna, mereka rasa ingin ataupun mereka diberi ilham. Fayaqulu, mereka berkata, law istashfa'na ila rabbina, kalaulah kita minta syafaat kepada Tuhan kita, iaitu dengan orang-orang para nabi ni. Wa min tariqin akhar, daripada tarik lain pula diriwayatkan, majannasu ba'dhum fi ba'd, berombok-ombok. Majan ni makna berombok. Orang ni ramai sangat ni sehingga bersesak-sesak lah, bahasa standardnya bersesak-sesak manusia dalam kelompok gerombolan manusia ini. Macam buih, macam ombak, manusia, ramainya manusia yang dihimpunkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Abu Hurairah mengatakan, wa tadnu syamsu, matahari jadi dekat. Fa yablughu an-nasa minal ghammi ma la yutiqu, maka sampailah manusia tahap kebingungan, tahap kemurungan, tahap kedukecitaan, ma la yutiqun, sampai tahap yang mereka tidak dapat tanggung, wala yahtamilun, dan tak dapat menanggungnya. Ya, tak dapat tanggung. Maka wala yahtamilun fayaquluna, maka berkata manusia yang ramai itu, ala tanzuruna man yashfa'u lakum, tidakkah kamu berfikiran, berpandangan untuk mencari orang yang dapat memberi syafaat kepada kamu? Fayatuna adama, lalu mereka pun datang kepada Adam. Fayaqulu, kata mereka, zada ba'dhum, ini penambahan daripada sebahagian mereka, sebahagian daripada rawi, anta Adamu abul bashar, engkau ni Adam, bapa kepada seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah Ta'ala cipta engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, Allah Ta'ala tiup pada engkau daripada ruh ciptaannya. Wa askanaka jannatahu, Allah Ta'ala letakkan kamu dalam syurga. Wa asjada lakal malaikata, Allah Ta'ala suruh sujud kepada engkau
akan sekalian malaikat. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Allah Taala ajar kepada engkau nama setiap perkara. Ishfa' lana inda rabbika, bagilah syafaat kepada kami di sisi Tuhan engkau, hatta yurihana min makanina, sehingga dapat merehatkan kami daripada tempat yang kami ada ni sekarang ni. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kamu lihat apa yang kami berada sekarang ni? Fayaqulu, maka berkata Nabi Adam, inna rabbi ghadaba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhan aku hari ini murka yang tak pernah dia murka sebelum tu seperti tu. Wala yaghdibu ba'dahu mithlah, dan tidak akan murka selepas tu seumpama tu. Ni Allah Taala murka sangat hari ni, Allah Taala marah sangat hari ni. Nahani 'anis syajarati, cukuplah aku tentang aku buat silap tentang memakan syajarah, makan pohon yang dilarang tu. Fa asaitu, lalu aku membuat kesilapan. Nafsi, hari ini aku seorang. Hari ini aku nak selamatkan diri aku saja. Idhabu ila ghairi, pergilah kamu jumpa selain pada aku. Idhabu ila Nuh, kamu pergi berjumpa dengan Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, lalu mereka datang berjumpa Nabi Nuh. Fayaqulu anta awwalur rusuli, engkaulah rasul yang pertama, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi ni. Rasul dengan maksud apa? Dia Nabi Nuh inilah setelah berlaku tufan, dialah rasul yang diutuskan kepada manusia. Penduduk setelah dihapuskan, sebelum dia itu umat-umat yang ingkar, maka tinggallah mereka yang duduk dalam kapal Nabi Nuh ini, dianggap sebagai rasul yang pertama lah. Bukan Nabi Adam tidak rasul, Nabi Adam pun Nabi dan rasul. Nabi dan rasul, tapi kerana dialah daripada Nabi Nuh inilah mulanya pecahan-pecahan anak ataupun agama-agama yang lepas daripada itu, anak-anak Nabi Adam ini kembali kepada Nabi Nuh setelah dihapuskan golongan-golongan umat Nabi Nuh yang lain itu yang mati dalam banjir itu, maka disandarkan kepada Nabi Nuh sebagai awwalur rusuli ilal ahli ard. Samakallahu abdan syakura, Allah Ta'ala namakan engkau abdan syakura. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kamu lihat apa yang kami sedang alami ini? Ala tara ma balagna, tidakkah kamu tengok apa yang kami sampai daripada kesusahan ini? Ala tashfa'alana ila rabbik, tidakkah kamu nak syafaat kepada kami, kepada Tuhan kamu? Fayaqulu, Nabi Nuh jawab apa? Inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini, murka yang tak pernah murka seumpamanya sebelum tu. Wala yaghdibu ba'dahu mithlah, dan tidak murka selepas daripada ini seumpamanya. Nafsi, diri aku saja ini, aku tak boleh bantu kamu. Qala fi riwayati Anas, pada riwayat Anas pula disebut yadhkuru khati'atahu allati asaba. Nabi Nuh disebut apa kesilapan yang dia berlaku dulu. Apa dia? Su'alahu rabbahu bighairi ilm, iaitu dia meminta kepada Allah tanpa ilmu, mintakan selamat anaknya. La tas'alni ma laisa laka bihi ilm, dalam Quran sebut kan. Dia minta selamat anak dia. Tuhan kata tidak, anakmu innahu laisa min ahlik, anak kamu itu bukan daripada ahli kamu. Innahu amalun ghairu salih, dia itu perbuatannya tidak salih, dia tidak beriman, maka dia bukan daripada ahli kamu. Maka Allah Ta'ala, anak Nabi pun Allah Ta'ala tenggelamkan dalam banjir itu. Wa fi riwayati Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada riwayat Abi Hurairah, wa qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Ni Nabi, dalam riwayat Abu Hurairah pula dia ceritakan bahawa Nabi Nuh, dia cerita bahawa aku ada satu doa yang aku doakan ke atas kepada kaumku, makna aku silap, aku doa minta Allah Ta'ala hapuskan kaumku yang tidak beriman ni. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, dan surah Nuh kan, dia minta Allah Ta'ala hapuskan umat-umat kaum dia yang kufur ni. Jadi aku rasa bersilap lah kerana aku buat perkara itu. Idhabu ila ghairi, kamu pergi cari orang lain lah. Idhabu ila Ibrahim fa innahu khalilullah, kamu pergi cari Nabi Ibrahim kerana dia itu kekasih Allah. Fayatuna Ibrahim, lalu mereka datang berjumpa Nabi Ibrahim. Fayaquluna, maka manusia ni berkata, anta nabiyullah, kamu ini Nabi Allah. Wa khaliluhu, kekasihnya, min ahlil ard, daripada penduduk bumi ni. Ishfa' lana ila rabbik,
minta tolong syafaat kepada kami dengan Tuhan kamu. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kamu lihat apa yang kami sedang alami ini? Fayaqulu, maka jawab Nabi Ibrahim, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban, sesungguhnya Tuhan aku hari ini telah akan murka, wa dzakara mithlah, disebutkan sebelum ni lah, murka yang tidak pernah murka seumpamanya sebelum dan selepas. Yadhkuru thalatha kalimatin kadzabahunna, disebut tentang tiga perkataan lah, tiga ucapan, tiga situasi yang Nabi Ibrahim pernah berdusta. Bukan dusta sungguh, maknanya Nabi Ibrahim cakap tidak secara terang. Nafsi apa dia? Disebut iaitu tentang Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Ibrahim kan pernah ditanya apabila nak menyelamatkan isterinya Sarah, nak menyelamatkan isterinya Sarah daripada Raja Mesir, daripada Raja Mesir. Jadi dia kata, bukan isteri, dia kata apa? Dia kata, ini ukhti, saudaraku. Dia kata, ini saudara aku. Itu satu. Kemudian kedua, bila kaum dia nak ajak dia pergi sama-sama pesta menyembah berhala tu, dia tengok ke bintang, dia kata, ini sakim, aku tu sakit. Bukan dia sakit sungguh, dia sakit mana? Sakit hati lah. Ulama takwil lah, makna tipu itu bukan tipu yang hakiki, bukan maksiat hakiki lah, tapi rupa sahaja. Kalau dari segi ilmu balaghah dipanggil sebagai tauriah, ataupun ta'rid, dipanggil sebagai ta'rid. Okay? Dipanggil sebagai ta'rid. Okay? Jadi mana itu? Ulama sebut inna fil ma'aridi lamanduhatan anil kadhib. Pada bercakap secara sindiran itu kita kata menyelamatkan daripada dusta. Jadi tidak dusta lah. Okay. Mana tadi? Dan mana pada satu lagi, pada dia memecahkan berhala tersebut lah. Memecahkan berhala tersebut. Okey. A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Jadi itu tiga perkara yang Nabi Ibrahim menjadikan alasan kenapa dia tidak dapat beri syafaat. Kerana aku dah berlaku silap dulu. Aku dah tiga perkara yang makna pada zahirnya nampak macam pendustaan. Iaitu pada perkataan dia, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Berhala yang paling besar tu yang memecahkan berhala lain. Kemudiannya ialah pada perkataannya inni sakim. Aku ni sakit. Bila kaum dia ajak dia keluar untuk sama-sama ke pesta. Yang ketiganya ialah apabila dia mengatakan bahawa isterinya itu ukhti, saudaranya. Tapi betul lah saudara dalam Islam. Okay. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan nafsi. Hari ini diri aku saja. Lastulaha, aku tak layak, aku tak mampu untuk beri syafaat. Walakin alaikum bi Musa, tapi kamu hendaklah berjumpa Nabi Musa, fa innahu kalimullah. Dia itu orang yang Allah Taala mendengar kalam Tuhan. Dia orang yang Allah Taala bicara secara langsung. Wa fi riwayatin fa innahu 'abdun atahu Allah Taurata. Dalam riwayat lain disebut bahawa Nabi Ibrahim kata kerana Nabi Musa ini hamba yang Allah Taala beri Taurat, wa kallamahu wa qarrabahu najiyya. Dan Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, dan Allah Ta'ala dekatkannya. Qala fayatuna Musa, lalu orang ramai pun, manusia pun datang berjumpa Nabi Musa. Fayaqulu lastulaha, Musa pun kata, aku tak layak nak beri syafaat, bukan kedudukan aku. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba, lalu disebut
kesilapan yang dia buat itu. Wa qatalahu an-nafsa, dan dia bunuh orang, kan bunuh Kibti tu kan. Tak, bila dia nampak seorang Kibti balas dengan Bani Israel, lalu dia pergi, dia tapar. Tapar bukan nak bunuh tujuan, tapi kerana sebab tapar tu mati. Lalu Nabi Musa kata, aku tak boleh ni, aku buat silap dengan Tuhan. Nafsi, hari ini diri aku saja. Walakin alaikum bi Isa, kamu pergi cari Nabi Isa. Fa innahu ruhullahi wa kalimatu. Kan Nabi Isa ni gelaran dia Ruhullah. Ruh yang Allah Ta'ala tiupkan khusus. Allah Ta'ala cipta secara khusus tanpa bapa. Wa kalimatuhu, dan dia kalimah Allah. Fayatuna Isa, lalu mereka datang berjumpa dengan Nabi Isa. Fayaqulu lastu laha, aku tidak layak memberi syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin, hendaklah kamu berjumpa dengan Muhammad. Abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Muhammad ini hamba yang Allah Ta'ala ampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Fa'utiya, lalu didatangi Nabi SAW. Fa'akulu ana laha, lalu Rasulullah menyatakan akulah yang berhak untuk memberi syafaat. Lalu kisah Nabi Isa tak sebut di sini. Dalam riwayat yang lain, para ulama ada sebahagian mendatangkan riwayat lain, dan dalam kitab tafsir, Nabi Isa alasannya ialah kerana nama dia, orang menyembah dia tanpa dia suruh. Orang menyembah dia tanpa dia suruh. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, akhir surah Al-Ma'idah, cerita bagaimana Allah Ta'ala hikayat dan tulis apakah perbualan Tuhan dengan Nabi Isa. Allah Ta'ala tanya, a'anta qulta linnasi ittakhadhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nah, Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, ya Isa, adakah kamu suruh manusia menyembah engkau selain pada aku? Jadi Nabi Isa rasa dia bersalah. Sebab apa? Sebab orang jadikan dia sebagai Tuhan, padahal dia tidak suruh pun. Ni kalau orang yang dekat ni, macam seseorang tu lah, dia tidak bersalah, tapi namanya disabitkan, maka tentulah dia rasa tak sedap nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bersalah, tapi namanya dikaitkan dengan perkara kesyirikan dalam contoh ni. Maka Nabi Isa kata, aku tak boleh tolong, nafsi juga, kamu pergi cari Muhammad. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, ana laha, akulah yang berhak. Fa antaliku, maka aku dah pergi. Fa astadzinu ala rabbi, minta izin daripada Tuhanku. Fa yu'dzanu lilaku, lalu diberi izin kepadaku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, bila ku lihat Allah Ta'ala, aku jatuh tersungkur sujud. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, fa'ati tahtal arsy, aku datang di bawah arash. Fa'akhiru sajida, lalu aku tersungkur sujud. Wa fi riwayatin fa'akumu baina yada, aku berdiri di depan Tuhan. Fa'ahmaduhu bimahamida la aqdiru alaiha, lalu aku puji Allah dengan puji-pujian yang aku tak pernah mampu puji. Illa an yulhimaniha Allahu, kecuali dengan sebab Allah Ta'ala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian. Rasulullah nak minta pada Allah tu, Rasulullah puji Allah Ta'ala, pujian yang tak pernah dipuji sebelum ni, yang mana pujian tu Tuhan ilhamkan kepada Nabi. Wa fi riwayatin fayaftahullahu alayya min mahamidi, lalu Allah Ta'ala bukakan kepadaku daripada pujian-pujiannya, wa husni thana'i alaih, dan daripada elok pujian ke atas Tuhan, syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, perkara yang tak pernah dibukakan dan diilhamkan seseorang pun sebelum aku. Wa fi riwayati Abi Hurairah, pada riwayat Abu Hurairah disebut, fayuqalu ya Muhammadu, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau, wasal tu'tah, mintalah nescaya Allah Ta'ala akan beri. Tu panggil hasak, sal tu'tah, tapi kerana nak diwakaf, hal tu'tah, sal tu'tah, minta nescaya kamu akan diberi. Itu jadi majzum. Kerana apa? Kerana sal itu fi'il amr. Dia panggil majzum jawab al-amr. Dia menjadi jawab kepada fi'il amr sal tu'ta. Mahak tu didatangkan li ajli al-waqfi. Sal tu'ta. Washfa' tushaffa'. Bagilah syafaat.
Bagilah pertolongan, mintalah pertolongan, mintalah apa yang kamu nak tu syafa'. Kamu akan mendapat syafaat, dapat apa yang kamu minta. Fa arfa'u ra'si, lalu aku angkat kepala aku. Fa aqulu, lalu aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, umatku. Ya Rabbi, ummati, wahai Tuhan, umatku. Fa yaqulu adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aymani min abwabil jannah. Masuklah daripada umat engkau orang yang tidak ada hisab, orang yang Tuhan tak hisab ni, daripada pintu kanan daripada pintu-pintu syurga. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika minal abwab. Dan mereka itu sama dengan manusia-manusia lain pada selain daripada pintu itu. Maknanya ada pintu khusus bagi orang yang masuk syurga tanpa hisab ni. Pintu sebelah kanan. Walam yadhkur fi riwayati Anas hadzal fadla. Dalam riwayat Anas tidak disebut kelebihan ini. Jadi sebab itu kata ada hadis cerita ini bermasuk-masukkan bercampur. Wa qala makanahu, dan pada tempat itu disebut cerita ataupun pada disebut riwayat yang lain. Apa dia? Thumma akhiru sajida, kemudian aku jatuh tersungkur sujud. Fayaqulu li ya Muhammadu, maka Tuhan berkata kepada aku, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Wa qul yusma', katalah nescaya engkau akan didengar. Yusma' laka washfa' tushaffa', berilah syafaat, nescaya engkau mendapat syafaat itu. Wasal tu'tah, mintalah dan kamu akan diberi. Fa aqulu ya Rabbi, wahai Tuhan, ummati, ummati, umatku, umatku. Fa yaqulu, maka dikatakan, fa yuqalu, dikata, intalik, pergi engkau. Faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burratin, siapa yang ada dalam hatinya seberat satu biji daripada burrah, gandum, au syairah, syair, apa nama ni, barley, min imani, daripada iman, fa akhrijuhu, maka engkau keluarkanlah daripada neraka. Fa antaliku, maka aku pun berpergi, fa af'al, dan aku melakukannya. Allah, Nabi tarik orang yang ada dalam hatinya satu, walaupun satu berat seumpama apa? Seumpama sebiji gandum pun, keimanan akan dikeluarkan. Thumma arji'u ila rabbi, kemudian aku kembali kepada Tuhanku. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, lalu aku puji dengan pujian tersebut. Dzakara mithlal awal, dalam riwayat itu disebut seumpama hadis yang pertama lah. Wa qala fihi, dan dikata dalam riwayat itu, mithqalu habbatin min khardal, satu umpama berat satu biji khardal. Khardal ni biji sawi. Biji sawi lagi kecil, biji sawi lagi kecil. Qala fa af'alu, lalu aku kata, aku pun buat sedemikian. Fa arji'u, lalu aku kembali lagi. Wa dzakara mithla ma taqaddama, lalu disebut seumpama hadis sebelum ini. Wa qala fihi, dan dalam yang kali ketiga dikatakan, man kana fi qalbihi adna min mithqali habatin min khardalin, orang yang ada dalam hatinya lagi kecil daripada berat sebiji biji sawi. Fa af'alu, lalu aku melakukan, aku keluarkan mereka daripada neraka. Wa dzakara fi marratir rabi'ah, lalu disebut pada kali keempat. Fa yuqalu li, maka dikata kepada aku, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Wa qul yusma', katalah nescaya kamu akan didengar. Washfa' tushaffa', berilah syafaat, kamu akan diterima syafaat. Wasal tu'tah, mintalah dan kamu akan diterima, dan permintaan kamu akan dikabulkan. Fayaqulu, Nabi berkata lagi, ya Rabbi, wahai Tuhan, i'zan li fi man qala la ilaha illallah, ya Allah, beri izin kepada aku untuk keluarkan orang yang pernah sebut la ilaha illallah dan beriktikad la ilaha illallah. Allah Ta'ala kata, laisa dzalika ila, itu bukan kerja kamu. Walakin, namun, wa izzati, dengan kemuliaanku, wa kibriyai, dan keagunganku, wa azamati, dan kebesaranku, jabriyai, jabriyai makna kebesaranku lah. La ukhrijanna minan nari, aku akan mengeluarkan daripada neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah, berkata dengan maksud yakin Wa fi riwayati Qatadah anhu, pada riwayat Qatadah pula disebut, qala fala adri fi thalithati aw rabi'ah, aku tidak tahu sama ada itu
berlaku pada kali ketiga atau kali keempat permintaan Nabi itu. Fa aqulu ya Rabbi, maka aku berkata kepada Tuhanku, ma baqiya finnari illa man habisahul Quran. Tidak ada yang tinggal dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Quran. Quran ni makna apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan dah tentukan dalam Al-Quran bahawa mereka masuk neraka. Ai wajaba alaihil khulud. Maksud man habisahul Al-Quran ai wajaba alaihil khulud. Mereka yang diwajibkan dan ditentukan untuk kekal dalam neraka. Sehingga tak ada dah. Orang beriman keluar habis dah. Orang yang beriman habis dikeluarkan. Hanya tinggal orang yang memang telah ditentukan untuk kekal dalam neraka, iaitu ahli neraka yang tidak beriman. Soalan ada daripada soalan yang tanya, termasuk daripada hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya. Iaitu kesilapan ataupun apa yang berlaku pada para rasul ini, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Itu kebaikan orang biasa masih dianggap dosa di sisi orang yang dekat kepada Allah. Orang biasa dianggap benda itu benda elok, benda baik, tapi orang yang dekat dan orang yang hampir dengan Allah, benda itu dianggap benda besar, dianggap sebagai dosa. Itu yang para nabi ni rasa berat dan minta uzur untuk memberi syafaat. Dan begitulah perlu ditakwil segala yang berlaku kepada para rasul, pada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukan mereka melakukan maksiat hakikiyah sebagaimana dakwaan sebahagian orang. Okay. Hatta wa an Abi Bakrin wa Uqbah bin Amir wa Abi Sa'id wa Huzaifata mithlah, seumpamanya. Qala fayatuna Muhammadan, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad, fayu'zanu lahu, maka diberi izin kepada Nabi Muhammad. Fata'til amanatu warrahimu, maka datang amanah dan silaturahim, fayakumani janabatai sirat. Lalu amanah dan rahim ini duduk di tepi sirat. Sirat di tepi itu Allah Ta'ala jasadkan, Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk berjasad fizikal sifat amanah dan juga menyambung silaturahim. Mana dua perkara ni akan menyelamatkan orang itu dalam menjalani titian sirat tu. Amanah dan juga menyambung silaturahim. Wa dzakara fi riwayati Abi Malik di an Huzaifah, disebut dalam riwayat Abi Malik daripada Huzaifah, fayatuna Muhammadan, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad, fayashfa'u, Nabi Muhammad pun beri syafaat, fayudrabus siratu, maka dibentangkan sirat titian itu, fayamuruna awwaluhum kalbarki, maka berjalanlah lalu melintasi sirat itu orang yang pertama, lajunya kalbarki, lajunya umpama kilat. Summa karih, kemudian golongan kedua berjalan umpama angin, lajunya macam angin, maknanya lambat sikit. Wattaid, dan ada yang melaluinya umpama burung. Wasyaddir rijal, syaddir rijal ni makna berjalan dengan laju lah, berjalan kaki, makna berlari. Syaddir rijal adwihim wajarihim, berjalan dengan keadaan berlari, ya. Wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ala sirat, ketika itu Nabi memerhatikan umat dia yang meniti sirat itu. Yaqulu, Rasulullah berkata, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkanlah. Nabi berdoa ketika saat gertir itu, saat yang begitu getir, saat yang begitu huru-hara itu, Nabi masih mendoakan kepada umat, salim, ya Allah selamatkanlah. Hatta yajtazan nasu, sehinggalah manusia itu melampaui dan juga melangkaui titian sirat. Wa dzakara akhirahum jawazan, lalu disebut orang yang paling akhir melintasi sirat. Al-hadis. Wa fi riwayat Abi Hurairah fa akunu awwala man yujizu. Dalam riwayat Abu Hurairah disebut Nabi kata, akulah orang yang pertama yang melintasi sirat. Wa an ibni Abbasin anhu sallallahu alaihi wasallam yudha'u lil anbiya'i manabiru yajlisuna 'alaiha, diletakkan para nabi ini mimbar yang mana mereka duduk di atasnya. Para nabi ni Allah Ta'ala jadikan mimbar. Mimbar ni tempat duduk lah, tempat duduk yang tinggi. Tuhan letakkan para nabi di atas mimbar. Wa yabqa mimbari la ajlisu alaih, kekal mimbar aku tak duduk.
Qa'iman, aku masih berdiri, baina yaday rabbi muntasiban, berdiri di depan Tuhanku dalam keadaan tegak. Fayaqulu, maka berkata, fayaqulu fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala berkata, ma turidu an asna'a bi ummatika, apa yang hendak aku lakukan kepada umat engkau wahai Rasul, wahai Muhammad? Fa'akulu, lalu aku menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajil hisabahum, percepatkan hisab mereka. Fayuda'a bihim, lalu diseru umat Nabi, fayuhasabuna, dan mereka dihisab. Jadi nak umat kita umat Nabi Muhammad SAW ni, umat yang terakhir. Kita ini yang terakhir tapi yang mula-mula dihisabkan. Itu apa? Itu jasa dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man yadkhulul jannata bi rahmati, maka ada sebahagian mereka yang masuk syurga dengan rahmat Allah. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati, ada yang masuk syurga dengan syafaatku. Wala azalu ashfa'u, sentiasalah aku memberi pertolongan syafaat, hatta u'ta siqakan bi rijalin qad umira bihim ila nar, sehingga diberi siqaq. Siqaq ni makna catatan, kertas. Kertas catatan kepada lelaki-lelaki yang telah disuruh mereka untuk masuk neraka. Jadi kertas siqaq, siqaq ni jamak pada sokun, kertas ataupun macam letter, perjanjian yang mana untuk menyelamatkan yang ni aku lepas ni, asal masuk neraka, tapi kerana ada kertas dan ada perjanjian itu, ada surat tersebut, lepas. Tak perlu masuk neraka. Tak, diberi kepada golongan-golongan yang asalnya ditentukan untuk masuk neraka. Rasulullah beri sak ini, beri kertas ini, beri perjanjian ini, lalu tak terlepas dia daripada neraka. Mana ni? Hatta inna khazinan nari la yakul, sehinggalah penjaga neraka ni berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min niqmatin, kamu tidak tinggal daripada kemurkaan Tuhan engkau pada umat kamu itu satu kemurkaan pun. Makna kamu ni tidak biarkan kemurkaan tu kena kepada umat kamu. Kamu ni tak biar murka Tuhan, nikmah Tuhan ini kena kepada umat kamu. Kamu beri syafaat kepada mereka. Wa min tariqi Ziyad an-Numairi an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana awwalu man yanfaliku man tanfalikul ardu, akulah orang yang pertama man tanfaliku al-ardu an jumjamatihi. Jumjumatihi. Orang yang pertama dibelah bumi daripada jumjumatihi. Jumjumah ni kepala. Jumjumah ni makna kepala dia. Makna orang pertama yang keluar daripada bumi. Rasulullah lah yang orang yang pertama dikeluarkan daripada bumi. Jumjumah ni kepalanya dikeluarkan daripada bumi. Orang pertama bangkit lah. Wala fakhr, dan bukanlah, dan aku sebut ini kerana bermegah. Wa ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, dan akulah penghulu manusia pada hari kiamat. Wala fakhr, dan bukan kerana aku sebut ini bukan kerana sombong. Wa ma'i liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, bersamaku ada liwa', ada bendera pujian pada hari kiamat. Wa ana awwalu man tuftahu lahul jannatu wala fakhr, akulah orang yang pertama yang dibukakan syurga, dan ini bukan sombong. Wa ati, aku pun datang, fa akhidhu bihalqatil jannah, lalu aku pegang dengan bulatan pemegang pintu syurga. Fa yuqalu, lalu dikata, man hadha, Nabi ketuklah. Maka penjaga syurga tanya, siapa ini? Fa aqulu Muhammadu, Muhammad. Fayuftahu li, lalu dibukakan pintu syurga pada aku. Fayastaqbiluni al-jabbaru ta'ala, lalu menyambut ke oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhiru lahu sajida, lalu aku turun sujud, tersungkur sujud kepadanya. Dzakara nahwa ma taqaddama, disebut dalam riwayat ini seumpama yang telah lalu. Wa min riwayati Unais
daripada riwayat Unais, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la ashfa'anna yawmal qiyamati li aktsara mimma fil ardi min hajarin wa syajarin. Aku akan beri syafaat. Pasti aku akan memberi syafaat pada hari kiamat lebih daripada apa yang ada di bumi, daripada batu-batu dan pokok-pokok. Banyaknya syafaat Nabi. Faqad ijtama'a min ikhtilafi alfadhi hadhil athar, maka telah terhimpun daripada berbezanya lafaz-lafaz daripada riwayat-riwayat ini, anna syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa syafaat Nabi, wa maqamahul mahmud, dan kedudukan Nabi yang terpuji itu, min awwali syafa'ati ila akhiriha, daripada awal syafaat yang diberi sehingga akhir syafaat, min hini yajtami'un nasu lil hasyri, semenjak berhimpunnya manusia untuk dihasyarkan, dibangkitkan, wa tadhiqu bihim hanajib, dan menjadi sempitlah tengkok-tengkok mereka, semua kelemasan, ya belughu minhumul araq, sampailah peluh-peluh mereka itu, kerana dalam keadaan berpeluh itu, wasyamsu wal wukufu mablaghahu, sampailah peluh matahari dan juga berdiri lama itu pada penghabisannya, makna lama sangat, sampai ada yang lemah dalam peluh sendiri. Wadzalika qabla al-hisab, itu berlaku sebelum dihisab. Fayashfa'u hina idzin, maka Nabi memberi syafaat ketika itu, li irahatin nasi minal mauqif, untuk merehatkan manusia daripada tempat menunggu yang lama itu. Thumma yudha'u as-siratu, kemudian dibentangkan sirat, wa yuhasabun nasu, dan hisab manusia, kama jaa fil hadithi an Abi Hurairah wa Huzaifah, sebagaimana datang daripada hadis riwayat Abu Hurairah dan Huzaifah. Wa hadzal haditsu atqan, dan hadis ini lebih teliti dan lebih cermat. Fa yashfa'u fi ta'jili man la hisaba alaih, maka diberi syafaat untuk menyegerakan man la hisaba alaih, orang yang tidak ada hisab ke atasnya, min ummatihi, daripada umat Nabi, ilal jannah, masuk ke syurga, kama jaa fil hadis, bagaimana datang dalam hadis. Summa yashfa'u fi man wajaba alaihi al-azab, kemudian Nabi beri syafaat kepada orang yang telah ditentukan untuk mendapat azab, Nabi beri syafaat. Fadakhalan nara minhum hasba ma taqtadhihi al-ahadith, maka masuklah dalam neraka di kalangan mereka mengikut apa yang disebut dalam hadis as-sahih. Thumma fi man, kemudian Nabi beri syafaat pula kepada orang yang berkata la ilaha illallah, yang mana walaisa hadza li siwa sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat ini tidak diberi pada selain pada Nabi. Mana syafaat nak mengeluarkan orang yang telah ditentukan dan telah masuk neraka ni, orang yang ditentukan masuk neraka lah, orang yang ditentukan masuk neraka, orang yang telah ditentukan masuk neraka, tapi kerana dia ada la ilaha illallah, Nabi menyelamatkan dia, tak perlu masuk neraka. Syafaat ini tidak diberikan kepada selain Nabi SAW. Wa fil hadithil muntashir sahih, dalam hadis yang telah masyhur dan juga sahih disebut, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha, setiap nabi ni ada doa yang mereka berdoa nak minta kepada Tuhan. Wa ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, tapi aku menyimpan doa aku sebagai syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Qala ahlul ilmi, berkata ulama ahlul ilmi, makna kata Nabi ni, da'watun u'lima annaha tustajabu lahum, doa yang aku diberitahu bahawa doa itu akan dimustajabkan. Wa yablughu fiha maghrubuhum, dan sampai pada doa dengan sebab doa itu kehendak mereka. Wa illa fakam likulli nabiyyin minhum min da'wati mustajabah, kalau tidak maka betapa banyak daripada nabi-nabi itu ada doa yang mustajab. Apa maksud Nabi kata aku menyimpan doa, satu doa mustajab ni? Tidakkah Nabi pernah berdoa sebelum ini, doa-doa yang juga mustajab? Tidakkah Nabi lain pun sebelum ini doa dan doa tu mustajab? Tu maksudnya doa yang memang pasti Tuhan akan makbul, Tuhan tak akan tolak. Doa khusus ni, ini tidak menafikan bahawa berlaku Nabi berdoa dan Nabi mustajab sebelum itu. Tapi doa ini doa yang diberitahu bahawa memang Tuhan akan terima dan mustajab. Ini yang Nabi simpan sebagai syafaat. Wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam la yu'ad, dan kepada Nabi kita sendiri pun doa-doa yang tidak dapat dibilang, banyaknya Allah Ta'ala mustajab. Lakin haluhum inda du'a biha bainar raja'i wal khauf, tapi keadaan para Nabi pada doa-doa ni di antara harap dan juga bimbang. Harap supaya diterima, bimbang takut Tuhan tak terima. Tapi itu doa kebanyakannya
Tapi hak satu ni, hak memang Tuhan beritahu, memang dia akan terima. Wa dhumiyat lahum ijabatu da'watin fi man sya'u, dan dijaminkan diperkenankan doa bagi sesiapa yang Tuhan hendaki. Yad'una biha ala yaqinin, mereka berdoa dengan keadaan begitu yakin, minal ijabah, supaya diterima. Wa qala Muhammad bin Ziyad wa Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bagi setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Da'a biha fi ummati, yang mana mereka berdoa untuk tujuan, untuk kepentingan atau ke atas umat mereka. Fastujiba lahu, lalu doa itu dimustajabkan. Wa ana uridu an uakhira da'wati, tapi aku ingin ditangguh dan dilewatkan doaku, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat kepada umatku yaumul qiyamah. Wa fi riwayat Abi Salih, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, setiap nabi ada doa yang dimustajabkan, maka berdoa dengan segera. Para nabi-nabi lain ni meminta segera doa tersebut di dunia, dah doakan. Aku tidak. Wa nahwuhu fi riwayati Abi Zur'ata an Abi Hurairah wa an Anas mithlu riwayati Ibn Ziyad an Abi Hurairah, fatakunu hadhihi da'watul madhkuratu makhsusatan bil ummah, maka dakwah yang disebut ini, doa yang disebut ini, doa yang khusus bagi umat. Madhmumatal ijabah, yang memang dijamin akan dimustajabkan. Wa illa faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala li ummati asya', kalau tidak begitu maka sebenarnya Nabi SAW pernah memberitahu kepada umatnya bahawa dia minta bagi umatnya banyak perkara, min umuriddin, daripada perkara dunia, perkara akhirat, wad dunia, dan perkara dunia. U'tiya ba'daha, diberi sebahagiannya. U'tiya ba'daha, diberi sebahagiannya. Wa muni'a ba'daha, dan dihalang sebahagian yang lain. Wa dakhara lahum hadhihi da'wata li yaumil faqah, tapi Nabi menyimpan doa ini pada hari yang diharapkan. Hari faqah, hari yang sangat diharapkan. Hari akhirat lah. Wa khatimatil mihan, dan pada penutup segala ujian dan cabaran. Wa azimis su'ali wa gharbah, dan besarnya permintaan dan juga keinginan. Jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan an ummati. Moga Allah Ta'ala membalas Nabi SAW sebaik-baik perkara yang dibalas para Nabi terhadap umatnya. Wa sallallahu alaihi wasallama kathira. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi selawat dan juga salam ke atas Nabi yang banyak. Soalan ada tanya, bukan Rasul pertama ini, Rasul yang pertama pada istilah Rasul je lah. Maka mereka yang mengatakan meletak takrif Rasul itu ialah golongan yang mana ada wahyu dan persyariatan. Setengahnya gitulah. Maka macam mana sebut sebelum tadi lah, bahawa Rasul di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, atau pandangan mu'tamad yang masyhur di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi Adam tu ialah Nabi dan juga Rasul. Nabi dan juga Rasul. Nabi dan juga Rasul. Kerana pada Nabi Adam tu sendiri ada pensyariatan yang Allah Ta'ala turunkan. Okay. Kenapa Nabi Nuh dipanggil juga awwalur rusuli? Kerana sebab tadilah, kerana setelah manusia yang ramai ditenggelamkan lepas daripada banjir, tufan itu, maka tinggallah segala anak cucu manusia. Agama yang ada sekarang ni, yang terpecah sama ada hak betul tak betul ni, Islam dan juga selain Islam ni, kembali kepada Nabi Nuh belaka. Maka digelarkan sebagai Abu Rusul, bapa kepada rasul-rasul yang ada lepas pada itu. Nabi Adam itu Abul Bashar, bapa kepada manusia. Maka itu gelaran dan juga sandaran yang disandarkan berdasarkan situ atau aspek tersebut. Itu tidak menafikan bahawa Nabi Adam pun Rasul. Maka ini hak pegang dan juga pandangan mu'tamad di sisi mazhab Ahlil Kalam. Pandangan-pandangan yang kecil yang mengatakan Nabi Adam ni tidak ada syariat, kerana pertama yang diturunkan syariat dan berlaku kesyirikan itu ialah Nabi Nuh, itu ada juga, tapi kita tak pakailah sekadar untuk bacaan itu. Memang ada sebahagian mengatakan demikian. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, Nabi Adam ialah Nabi dan juga Rasul.
sebagaimana yang kita tahu 25 rasul tu lah. 313 orang rasul, 214 orang nabi. Itu pun bilangan tersebut yang muktamadnya tidak ada penentuan secara khusus bilangan tersebut. Minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsushum alaik. Ada di kalangan rasul nabi ni kami ceritakan, ada di kalangan mereka kami tidak ceritakan. Yang wajib kita ketahui ialah 25 orang rasul kerana nama mereka disebut dalam Al-Quran. Tapi di sana ada rasul, ada lagi rasul-rasul lain. Maka sandaran awalur rusul tadi melihat pada aspek tadi. Bukan menafikan bahawa Nabi Adam atau Nabi sebelum itu Nabi saja bukan rasul. Okey, rasanya kita dah sampai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.